Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selalunya bacaannya ala-ala bunyi Syekh Al-Mishari, hari ni lain sikit Al-Fatihah Ustaz. Makam Nawal. Okey, tak apa Ustaz. Kita tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita sampai ayat yang ke-14 Suratul Baqarah dan pada ayat 14 semalam ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka menunjukkan, malah mereka kata, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila dia kembali kepada syaitan-syaitan mereka, qalu, mereka menyatakan, inna ma'akum, sungguh kami bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami sedang main-main je. Kami sedang main-main. Ada perkara yang kita tak jumpa dalam terjemahan, tetapi benda tu sangat jelas dalam tata bahasa Arab. Ada benda yang kita takkan jumpa dalam terjemahan, tetapi benda tu membawa impak besar dari sudut penggunaan tata bahasa Arab. Contohnya penggunaan kata nama dan kata kerja. Penggunaan kata nama dan kata kerja. Bagi kita, noun menunjukkan kata nama, menunjukkan benda yang tertentu, benda yang kita kenal. Manakala kata kerja tu perbuatan. Kalau kita tengok dalam ayat 14 ini, ketika mereka kata kami telah beriman, Allah gunakan, Quran menggunakan perkataan amanna. Amanna ni kata kerja. Kami telah beriman. So bila guna kata kerja, sifatnya ialah sementara. Sementara. Tetapi bila mereka kata innama nahnu mustahzi'un, sungguh kami hanya main-main, kami hanya memperolok-olokkan. Mustahzi'un tu tuan-puan dalam bentuk kata nama. Isim fa'il, kata nama, mustahzi'un. Dan bila guna kata nama, itu menunjukkan kekal. Kekal. Dan dalam ayat 14 ini, Allah bagi tahu pada kita, orang beriman, beware terhadap sikap ini, kerana iman mereka tidak kekal, tetapi perangai tak elok tu kekal. Wow. Iman dia tak kekal, tapi perangai tak eloknya tu, perangai suka olok-olok orang, suka rendah-rendahkan orang, suka caci orang, suka gelak-gelakkan orang, itu kekal. Dan Allah datangkan hanya dalam bentuk satu menggunakan kata kerja dan satu lagi menggunakan kata nama. Kita tak jumpa dalam terjemahan. Bila baca ayat Quran, bila bertemu dengan perkataan-perkataan semacam itu, lalu kita memahami prinsipnya, kita merasakan, wow, ini bentuk yang sangat luar biasa. Ada banyak benda yang berlaku,
yang indah, tetapi kita tak perasan. Kita tak perasan. Ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka. Allah akan memperolok-olokkan mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah akan membiarkan mereka fi tughyan. Tagha ni melampau. Tughyan ni benda meraba-raba. Ya'mahun, ama ni buta. Ama ni buta. So Allah membiarkan mereka madda, mad. Kan perkataan mad tu kan panjang. So Allah biarkan mereka dalam keadaan mereka meraba-raba, ya'mahun, dalam kebutaan meraba-raba tu. So Allahu yastahzi' bihim. Allah mempersendakan mereka. Sebelum ini mereka kata kami main-main je dengan orang beriman tu, bukan serius pun. Itu sebab kami ada kepentingan. Kami just chill-chill je. So Allah jawab bagi pihak orang beriman. Ayat ni tuan-puan, dibawa makna yang cukup besar untuk kita. Kadang bila kita berinteraksi dengan orang-orang semacam ini, kan, Nabi diperolok-olok, azan dibuat main, malah dalam lagu mereka kadang diselit dendangan-dendangan bunyi macam azan. Tapi bila kita tanya baik-baik, dia kata tak, ini cuma humming, sampai lari ke Amerika Syarikat. Ingat lagi tak Mamat Cina tu? Kan, sampai sekarang dia dapat suaka, tak tahu dah balik Malaysia ke belum. Dia memperolok-olok semacam itu. Ayat 14, diorang kata diorang memperolok orang beriman. Ayat 15, Allah tampil bagi tahu pada orang beriman, biar Allah settlekan. Ada tak arahan Allah suruh balas balik? Wahai orang beriman, silakan balas balik apa yang mereka buat. Tak. Sama macam ayat 12 dan 13. Ayat 13. Kan bila dia kata, bila diajak mereka, berimanlah seperti mana orang-orang ramai ini beriman. Berimanlah seperti orang kebanyakan ni. Maksud orang kebanyakan ni tak adalah beriman tu pada level Abu Bakar, atau beriman tu macam level Syekh Karim Al-Makki, Masjid Shah Alam tu. Beriman macam biasa-biasa je, beriman macam orang kebanyakan. Lalu dia kata, diorang ni kan bodoh, nak beriman macam diorang, nak percaya macam mana diorang buat. Tapi tengok, hujung ayat 13, Allah yang tampil untuk bagi tahu kita orang beriman, mereka ni yang bodoh. Sama juga ayat 12. Allah yang tampil bagi tahu kita, diorang ni lah perosak. Tanpa kita perlu siasat, tanpa kita perlu buat buat kerja lebih. 12, 13 dan 15. Allah bagi tahu biar Allah yang urus mereka. Orang beriman tak perlu pening-pening fikir pasal masalah orang yang tak suka pada orang Islam. Tak perlu. Tak perlu sibuk-sibuk untuk kita mempertahankan. Tak. Allah ada untuk agama ini. Kenapa? Allah tak nak kita divert fikiran kita, habiskan tenaga kita kepada orang yang Allah sahkan dia bodoh. Kepada orang yang Allah sendiri sahkan dia ni perosak. Kepada orang yang Allah sendiri sahkan dia ni sedang wandering around, meraba-raba dalam kegelapan.
Why bother? Kan? Ayat 15 ni juga kita boleh ambil contoh waktu hari keluarga. Waktu hari keluarga kan kadang kita suka buat game. Kita suka buat game. Game yang macam mana? Kita suruh anak-anak kita beratur dengan sepupu-sepupu dia. Setiap seorang tutup mata. Kan? Pakai kain tu tutup mata. Tutup mata. Lalu kita pasang muzik kuat-kuat dan bagi arahan berlari. Berlari. Seorang-seorang kita suruh. Kan ada orang-orang barat. Selalunya waktu birthday. Sampai kita ngikut cara tu. Digantung unicorn ke, kuda ke, dibagi kayu, disuruh pukul. Itu apa namanya? Pinata. Pinata. Pinata nama dia. Digantung kuda macam tu, unicorn ke disuruh pukul. Dalam tu ada gula-gula. Tapi yang pemukul tu dia kena tutup mata. Kan itu bentuk yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. So bila dia tutup mata, dia tak tahu apa yang dia buat, dia pukul je. Kan banyak video dekat YouTube tu waktu dia pukul, dia terpukul orang kiri kanan, dia pukul meja. Tu yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sengaja Allah biarkan dia supaya dosa dia, kesalahan dia semakin bertambah. Bila kesalahan semakin banyak, dosa semakin bertambah, makin lama di neraka. So kalau ada yang menghina Islam, kita perlu buat apa-apa ke? Tengok kapasiti kita. Kalau anda ada kuasa, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau anda ada kuasa untuk anda guna tangan anda ubah, anda kena ubah. Kan? Harga telur mencanak. Menteri atas kapasiti dia ada kuasa untuk ubah. Dia kena ubah. Kan? Harga ayam mahal di pasaran. Menteri kata, tak boleh ayam ni kalau harga mahal, anda kenalah buat alternatif lain. Pilih makanan lain. Tak, menteri kena ubah. Dia ada kuasa. Dia boleh gerakkan kementerian dia untuk buat apa sahaja. Kenapa harga ayam mahal? Sebab bekalan ayam kurang. Kan? Sebab bekalan ayam kurang. So, apa perlu dibuat? Gerakkan untuk hasilkan ataupun untuk perbanyakkan lagi pengusaha ayam. Dia ada kuasa. Itu kalau kita ada kapasiti dengan tangan kita. Falyughayyirhu biyadihi. Nabi kata, dia hendaklah ubah benda mungkar tu dengan tangan dia. Dia sendiri kena buat. Fa'ilam yastati', kalau dia tak mampu, Fabilisan. Kalau tak mampu, dia boleh suruh orang lain untuk buat. Guna suara dia, suruh orang lain untuk buat. Ajak orang lain untuk ubah. Fa'ilam yastati', kalau dia tak mampu, fabiqalbih. Dia kena benci dalam hati. Dia kena benci dalam hati. Cumanya kadang tindakan kita terhadap orang yang menghina agama ialah kita hina orang tu balik. Kan? Lazimnya apa kita buat? Kalau orang hina Islam,
Netizen akan buat apa? Pergi serang, pergi hina orang tu. Dan kalau tengok dalam ayat ni, rentetan ayat ni, adakah Allah Subhanahu Wa Taala ada menyuruh kita untuk balas balik, hina balik? Tidak, ada certain occasion Nabi, para Nabi dan Rasul yang bila dia terima hinaan, dia balas balik yang setimpal, yang sama. Dia tak berlebih. Contoh Nabi Nuh dalam surah Hud. Malah kalau kita baca surah sebelum suratul A'la, surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Surah At-Tariq tu, sekejap saya bukakan untuk tuan-puan ya. Surah At-Tariq. Innahum yakiduna kaida. Indeed, they are planning a plan. Orang-orang kafir ni yakidun, sentiasa merancang segala bentuk tipu daya untuk orang Islam. Allah bagi tahu, orang-orang kafir ni mereka sentiasa yakidun, fi'il mudhari, continuous, sentiasa merancang untuk merancang tipu daya untuk memperdaya orang mukmin, orang Islam. Dan Allah balas, wa akidu kaida. Aku juga merancang. Innahum, Allah guna hum, mereka menggembleng tenaga, wang ringgit, kekuasaan, keupayaan, segala bentuk sumber, sentiasa merancang untuk memperdaya orang beriman. Allah kata, wa akidu kaida. Aku juga merancang. Dan Allah guna dalam bentuk sangat ringan. Wa akidu kaida. Aku juga merancang. As simple as that. Dan di hujung Allah kata apa? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. So allow time for the disbelievers. Leave them a while. Apa Allah suruh tu? Allah kata apa? Biarkan diorang. Allah suruh biarkan. Allah suruh biarkan. Dan lebih menakjubkan tuan-tuan. Selepas daripada surah ini. Okay, selepas daripada surah ini, suratul A'la. Tapi kalau biarkan Ustaz, kita nak buat apa? Suratul A'la. Apa yang perlu kita buat? Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbih nama Tuhanmu yang tinggi. Tumpuan kita pada Allah. Jangan habiskan tenaga untuk layan segala bentuk provokasi daripada orang kafir. Allah tak suruh kita layan. Exactly. Buang masa. Mereka provok tu supaya tumpuan kita bukan pada Quran. Tumpuan kita bukan pada ingat Allah. Tumpuan kita pada perdebatan yang tak berkesudahan. Lari fokus kita. Kalau mampu, silakan. Report penguasaan biar penguasa yang buat. Buat kerja. Kita dah report. Serahkan pada Allah. Kembali pada Allah. Sama macam semalam. Ada sahabat kita yang mengalami ataupun menghadapi sindiran-sindiran. Kau siang malam dengar kuliah pun kau dapat. Perlu kita balas ke? Tak perlu. Tak perlu. Sebab Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Allah tahu untuk urus dia. Biarkan sudahlah. Tapi kita tak boleh. Orang cakap kita kena balas. Kan? Macam orang bagi salam. Kan wajib jawab salam. Dah dia meminang. Kita balas balik lah.
Dia menuai. Kan? So, benda tu ada beberapa occasion Nabi dengan para sahabat. Terutamanya sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar. Pernah satu ketika, Mughirah, Nabi dengan Abu Bakar duduk dekat tepi Kaabah. Kemudian datang kafir Quraisy. Antaranya Mughirah, Abu Lahab datang. Dan yang datang ni pula yang mahir bersyair. Dan bila dia bersyair, dia datangkan syair-syair merendahkan Nabi, memaki Nabi. Merendahkan Nabi, memaki Nabi. Depan-depan Nabi, depan Abu Bakar. Depan-depan Nabi, depan Abu Bakar. Maki Nabi. Kalau kita lah, apa kita buat? Pertahankan Nabi. Kan? Kalau kita akan pertahankan Nabi. Nabi kot kena maki. Sebab apa? Sebab kita sayang Nabi. Itu kita punya idea. Nabi dengar je. Nabi dengar. Dan benda tu bukan sekejap. Lama. Dimaki. Disindir. Dan tiba-tiba Abu Bakar balas. Abu Bakar yang tadi duduk, Abu Bakar balas. Bila Abu Bakar balas, Nabi bangun dan beredar. Nabi bangun dan beredar. Abu Bakar terkejut. Yang besar. Asal Nabi beredar. So, bila keadaan dah reda, Abu Bakar tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, waktu orang tu datang memaki, waktu tu Nabi nampak syaitan ni kecil. Tapi bila Abu Bakar start, Nabi nampak syaitan tu dekat sebelah sana. Sebelah orang tu. Tapi bila Abu Bakar jawab, syaitan tu beralih pada Abu Bakar. Nabi kata, aku tak selesa duduk dengan yang ada syaitan. So, macam mana tu? Kita dengar orang maki Nabi. Lalu kita kata, inilah tindakan paling betul. Kita maki balik dia. Tanpa kita sedar bahawa kita sebenarnya sedang menari di hujung-hujung jari syaitan. Alamak. Nabi juga pernah dipanggil nama gelaran-gelaran yang bukan-bukan. Mahmad. Kan? Banyak nama-nama yang apa nama diberi gelaran. Nabi tengah duduk, ada sahabat dan Nabi dipanggil dengan nama semacam tu. Nabi tak respon dan Nabi tak jawab. Sampailah orang tu berlalu pergi. Lalu bila sahabat yang lain tadi dekat sekitar tu tanya Nabi, kenapa Nabi tak marah? Kenapa Nabi tak balas? Simple jawapan dari Nabi SAW. Nabi kata apa? Dia panggil nama aku ke? Dia panggil nama aku ke? Nama aku bukan tu, nama aku Muhammad. So, kadang kita ni, itulah hati tak kental kot. Kita ni oversensitive. Benda yang tak ada kaitan dengan kita, tapi biasa associate dengan apa? Dengan bangsa kita mungkin, dengan kita punya kaum mungkin. Kan selalu dia kata, Melayu ni malas. Atau Melayu mudah lupa. So kalau kita bukan dari jenis pemalas, kenapa nak terasa? So ada sebut Melayu Ustaz, macam kau seorang Melayu.
Can. So bentuk macam tu tuan-puan, kita perlu clear. Itu Allah ajar dari awal surah Baqarah. Bagaimana kita nak proses minda kita ni berfikir seperti mana cara Allah nak kita berfikir. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sebab jika kita balas, kita sebenarnya sedang meraba-raba dalam kesesatan, dalam gelanggang mereka. Kalau kita tak balas, mereka sedang meraba-raba dalam kesesatan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sebab tu kita kena jadi Melayu yang Islam dan beriman. Melayu, Islam dan beriman ni dia sensitif bertempat. Ada tempat untuk dia sensitif. Gitu. Dan Allah bagi tahu ulaika. Ulaika ni mereka semua mereka. Ulaika. Semua mereka. Siapa yang semua ni? Siapa yang semua ni? Tadi, kejap. Wa yamudduhum tadi kan Allah biarkan mereka. Allah biarkan mereka. Kalau kita benarkan isteri kita pergi salon. Kan? Selun. Kalau kita benarkan isteri kita pergi selun, itu tandanya suami redha terhadap isteri. Malah kita bagi pula kad kita. Nah, yang gunalah. Swipe as you please. Kan? Swipe aja. Itu tandanya kita redha. Berbeza kalau kita dah nasihatkan anak kita, jangan buat. Tapi dia tetap nak buat. Jangan panjat, dia tetap nak panjat. Lepas tu kita kata apa? Panjat. Kita biarkan dalam kerangka apa tu? Dalam bentuk apa? Tak redha. So, wa yamudduhum, Allah biarkan tu bukan dalam bentuk Allah suka. Allah biarkan tu bukan dalam bentuk Allah suka. Dan ayat 15 juga peringatan untuk kita. Kita setiap hari kan kita muhasabah. Sebelum tidur, kan selepas asar, kita duduk-duduk, fikir-fikirkan tentang apa yang kita buat sepanjang hari. Kan kadang kita jenis yang berniaga restoran. Dan kita tengok, kita kira-kira, maju restoran aku ni. Maju. Tapi bagi orang beriman, dia bukan sekadar melihat maju tu. Dia melihat adakah apa yang dibuat tu Allah redha. Bila restoran ni maju, dia memikirkan macam senang sangat perjalanan restoran aku ni maju. Adakah kesenangan itu tanda Allah redha atau tanda Allah biarkan? So, orang beriman yang bertanggungjawab, pemilik restoran, dia kena cek balik. Ada tak ruang-ruang? Mana? Ada tak perkara yang menjadikan Allah tak suka? Allah murka. Kan, restoran status halal. Tapi dekat kaunter jual rokok. Kalau jual rokok, JAKIM tak bagi halal. Satu restoran mamak berulang kali mohon untuk dapatkan sidil halal, tak dapat. Dia jual rokok. Bila masa pula rokok halal? Gitu.
Tapi JAKIM tak bolehlah war-warkan. Restoran mamak tak halal. Mengamuklah orang. Terutamanya pengusaha-pengusaha restoran. Itu sebab dia jual rokok. Dan rokok tu haram. Sebab rokok ni panjang cerita. Kan apa beza rokok dengan babi? Apa beza rokok dan babi? Kalau kita makan babi, kita seorang yang tanggung akibatnya. Dosanya kita tanggung sendiri. Kan, rasanya tu kita rasa sendiri. Dan kita balik rumah, anak bini kita tak terkesan dengan apa yang kita buat. Tapi kalau rokok, bila anda isap rokok, dia ada istilah perokok pasif. Baunya tu, nikotinnya, kesannya pada anak bini dekat sekeliling. Sedangkan anda yang hisap, diorang yang terima akibat. Namun, dari sudut hukumnya, keharaman rokok ni bukan mutlak, bukan qat'i, sebab dia tak ada dalil yang jelas bagi tahu sebut perkataan rokok tu. Kalau babi, ya, dia ada. Ada dalil yang jelas. Lahmal khinzir, itu jelas. Tapi kalau dari sudut kemudaratan, impak dia, so tidaklah saya kata makan babi itu lebih baik daripada isap rokok, tak. Tapi nak tunjuk impak dan kesan. So Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tughyan, sesat, ya'mahun, ama, buta. Tagha ni melampau. Sebab tu bila Allah biarkan mereka-mereka ni, kita nampak diorang punya kehidupan tu tak masuk akal. Kayanya bukan main. Dia boleh flex, Yelah, benda-benda kehidupan macam tu kita tengok dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook Reel. Kan, kehidupan orang-orang yang tak beriman ni. Kadang kita pelik, macam mana dia boleh kaya macam ni? Senang betul, ada jet peribadi. Dia berniaga apa? Oh, rupanya ayatnya kat sini. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan untuk dia nikmati apa yang dia nak. Allah biarkan, senang untuk dapat duit. Namun dalam pada Allah membiarkan ini, ada beberapa pintu yang Allah tutup. Allah tutup pintu keberkatan dan Allah tutup pintu ketenangan. Orang yang dapat istidraj ni, Allah tutup pintu keberkatan dan Allah tutup pintu ketenangan. Itu istidraj. Kalau orang yang derhaka, sama ada mak bapak derhaka atau anak yang derhaka, Allah tutup semua pintu. Allah tutup semua pintu. Confirm. Orang tu akan susah. So, ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka itulah. Siapa mereka? Baca daripada ayat 12, 13, 14, 15. Ada 3 golongan. 3 golongan. Ada tak Allah sebut nama munafik? Tidak. Allah tak sebut nama munafik. Tapi Allah bagi tahu ada 3 jenis manusia. Boleh jadi dia mewakili satu orang manusia. Ada 3 sifat. Atau dia mewakili 3 orang manusia dengan sifat berbeza. Yang pasti, sifat-sifat ni bukan tengok orang lain, tengok kita. Tengok kita. Prihatin pula pada anak kita. Kan? Ramai remaja-remaja, tu, gelek-gelek kat TikTok, jadi jutawan. Dia sanggup membiarkan dia. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yelah, bayangkan kalau anak kita influencer,
Cara mana nak bagi nasihat? Dia dah kaya. Dia dapat pendapatan daripada YouTube, daripada TikTok. Dia boleh terima ke kalau kita kata benda ni Allah tak suka? Benda ni haram. Respon paling common yang kita akan dapat apa? Islam ni haram, haram, haram. Duit tu bagi mak bapak. Dahsyat kan? Tu cabaran. Dan Allah kata di akhir zaman, Nabi kata di akhir zaman, ada mak bapak melahirkan tuan. Mak bapak melahirkan tuan. Tentang 4 anak yang yang cover semua expenses mak bapak kerana dia kaya. Yang tu ada dalam surah Yusuf dan ada dalam surah Isra. So ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. 3 kelompok ini, 3 golongan ini, mereka sedang buat transaksi sebenarnya. Mereka sedang buat transaksi. Mereka membeli. Ishtarau, membeli. Apa yang mereka beli? Mereka sedang beli kesesatan. Mereka sedang buat barter trade. Mereka beli kesesatan, modalnya petunjuk. Tuan-tuan, kalau kita tengok betul-betul ayat ni, Allah bagi tahu kita by default, secara semula jadi, kita ni sudah ada petunjuk. Modal yang kita ada ni petunjuk. Tapi bila kita bertindak seperti di atas, kita sedang tukar petunjuk kita ni untuk beli kesesatan. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Dia beli kesesatan bermodalkan petunjuk yang Allah bagi. Fama rabihat tijaratuhum. Dan perniagaan semacam ini, dia takkan untung. Wama kanu muhtadin. Dan dia takkan sekali-kali akan dapat hidayah, petunjuk selepas ini. Tuan-puan. Berat kan? Berat. Allah bagi tahu apa yang mereka buat ni. Sedang tukar ganti petunjuk untuk membeli kesesatan. Tukar hidayah dengan kesesatan. Dan kita baru saja belajar tentang hidayah pada suratul Fatihah. Kita minta siang malam dalam solat. Kan anak kita influencer juga. Alhamdulillah tak tinggal solat. Tapi bila dia terus-terusan buat semacam itu, jangan sampai saatnya Allah kata, dah aku stoplah bagi hidayah. Wa ma kanu muhtadin. Mereka tidak akan beroleh hidayah selepas dari ini. Yang kita khawatir diri kita. Yang kita khawatir diri kita. Dan ayat ni tuju pada kafir Quraisy. Orang munafik pada waktu itu. Kan mereka tukar hidayah dengan kesesatan. Bayangkan, diorang ni, kafir Quraisy, orang munafik, Abdullah bin Ubay, mereka jumpa Nabi. Mereka dengar sendiri Quran dibacakan dari mulut Nabi. Tapi mereka masih tak nak beriman.
So, diorang punya jenis sesat ni special, tuan-puan. Special. Mereka sangat berpeluang, ada peluang yang sangat baik sebab bersama dengan Nabi. Tapi mereka tak nak ambil peluang tu. Peluang keemasan yang mereka dapat untuk duduk dengan Nabi, duduk dengan para sahabat. Dan ayat ni kata mereka beli kesesatan dengan jual Nabi, jual hidayah, jual Quran. Bukanlah ia bermaksud mereka sudah dapat hidayah, tapi mereka telah tukar peluang dapat hidayah itu dengan kesesatan. Tapi kalau melihat realiti kita, bukan orang tu tak sembahyang. Bukan dia tak minta hidayah. Tapi dia sendiri pilih untuk buat salah satu daripada 3 benda di atas. Apa 3 benda tu? Disuruh buat baik, disuruh tinggalkan perkara tak baik. Gelek-gelek dekat TikTok. Dia kata, ini benda baik boleh datangkan pendapatan. So, lepas SPM tak payah masuk U. Sebab sudah kaya melalui influencer. Disuruh tinggalkan benda tak baik, mufsid. Bagi dia gelek tu bukan mufsid. Atau disuruh beriman seperti orang kebanyakan. Dia kata buat apa susahkan diri untuk terjerumus kepada asyik-asyik haram, asyik-asyik tak boleh. Dan akhirnya jadi talam dua muka. Kan? Dia sudah ada peluang untuk dapat petunjuk, tapi tak. Dia memilih sebaliknya. Fama rabihat tijaratuhum, dan Allah buat perbandingan iman dengan perniagaan. Sebab kalau kita berniaga, mesti kita nak untung. Kan? Tapi Allah kata apa? Fama rabihat. Dia takkan untung sampai bila-bila. Dan semoga Allah selamatkan kita dan keturunan kita daripada jadi golongan yang macam ni. Allah kata, fama rabihat tijaratuhum. Dia berniagalah macam mana, takkan untung. Wa ma kanu muhtadin. Dan perniagaan jenis itu takkan untung sampai bila-bila. Mereka sangka mereka terpimpin dapat hidayah. Tapi Allah nafikan hal itu. Mereka langsung tidak terpimpin. Tuan-puan, satu lagi konsep hidayah ni. Konsep petunjuk. Kita boleh dapatkan akses pada apa jua jenis ilmu. Contohnya, tahukah anda bahawa dalam Malaysia ada 14 negeri. Negeri paling kecil, negeri Perlis. Negeri paling besar, Sarawak. Gunung paling tinggi, Gunung Kinabalu. Pulau paling besar, Pulau Tioman. Pulau Langkawi. Dan Langkawi serta Labuan, pulau bebas cukai. Itu kan ilmu, pengetahuan. Tapi adakah ilmu-ilmu yang saya sebut tadi itu sedang pandu kita mengenal Allah? Kita boleh ada banyak pengetahuan am. Tapi adakah pengetahuan am tu boleh dikira sebagai guidance menuju Allah? Hidayah ni, hidayah yang Allah tawarkan ni untuk kenal dia, untuk menuju dia. Dia ada juga bentuk hidayah, kenal dunia. Bentuk hidayah, kenal akhirat. Bentuk hidayah untuk sangat baik berniaga. Bila Allah kata wa ma kanu muhtadin, dia tak akan
diberi hidayah untuk mengenal Allah. Tapi itu tak bermaksud dia tak pandai bab dunia dia. Perniagaan dia maju. Dapat duit juta-juta. Jual sambal sangat laku. Jual produk sangat laku. Sekali dia tweet tu kos 5,000. Allah kata famara bihat tijaratuh. Perniagaan dia takkan untung sampai bila-bila. Kenapa takkan untung? Sebab dia rasa benda tu untung. Dia rasa benda tu untung. Tapi rupanya pertimbangan untung rugi ni bukan ikut standard kita. Pertimbangan untung rugi ni ikut standard Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau tak dipandu menuju Allah, macam mana dia nak tahu standard Allah tu bagaimana? Yang dia ikut standard kita, yang dia ikut standard orang kebanyakan. Kalau kita pergi ke Bukit Tungku, bawa rombongan Cik Tia, rombongan Kak Ros, kan, Bonda Ros. Naik bas pergi Bukit Tungku. Kan rumah-rumah tu, rumahnya besar-besar. Gadang-gadang rumahnya. Dan kalau kita lalu, pemandu pelancong tanya, apa pandangan anda terhadap owner rumah ni? Inilah tanda dia dah berjaya. Sebab standard kita, berjaya ni apa? Kaya, ada duit, banyak kereta, rumahnya besar. Itu standard kita, berjaya. Tapi Allah datangkan contoh standard manusia berjaya seperti Nabi Ibrahim. Berapa biji rumah Nabi Ibrahim ada? Kereta. Malah dia tinggalkan anak dan isteri di padang pasir. So bila sebut berjaya, kita ikut standard siapa? Ikut standard orang kebanyakan, majoriti manusia, atau ikut standard Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kan? Dan kita sangat bersyukur kerana Quran turun menyedarkan kita tentang banyak hal. Jika kita tak faham Quran, jika tak baca Quran, cuba untuk tadabbur, kita hanya dalam bubble kefahaman kita. Bubble kefahaman majoriti. Standard kita ni ikut standard manusia kebanyakan. Sedangkan standard manusia tu belum tentu dipandu wahyu. Kita nak ikut standard Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tindak tanduk kita, dia tak semestinya kena ikut logik kita berfikir. Macam tadi kan, bila Nabi kena maki, kena balas balik. Itulah tanda kita mempertahankan dia. Siapa yang bagi tanda kita mempertahankan tu? Siapa yang endorse kita mempertahankan Nabi dengan maki balik? Sebagai itulah standard yang kita kena ikut. Tidak. Dia from time to time nanti Allah akan buka lagi. Kefahaman demi kefahaman. Dan akhirnya tuan-tuan, bila kita berjalan, hati kita tenang. Why? Kita tak sibuk-sibuk pasal orang. Kita tak sibuk-sibuk pasal apa yang berlaku. Tak. Kita hanya nak redha Allah. Boleh nak marah. Boleh nak marah. Tapi cara macam mana kita nak lampiaskan kemarahan tu? Allah cukup untuk kita. Sebab kita ni makhluk yang beremosi. Allah bagi emosi. Dan emosi tu perlu dikawal. Dia macam ni tuan-tuan.
Pernah tak kita gambarkan atau bayangkan, atau pernah tak kita lukis apa sebenarnya yang bermain di fikiran Nabi Yaqub waktu anak dia 10 orang datang bagi tahu, Baba, Yusuf dimakan serigala. Okey, Kak Intan, berapa orang anak? Lepas anak-anak yang besar ni datang waktu Isyak lepas kita sembahyang, Ma, adik yang bungsu kena makan serigala. Dia tak cukup perkataan banyak bersabar tu. Banyak bersabar tu tak cukup. So, apa perkara yang kita hadapi sehingga kita boleh lost control kemarahan kita? Standing tak dengan apa yang Nabi Yaqub hadapi? Jauh sangat. Kalau orang lain, orang luar buat, kita mungkin boleh ada alasan nak mempertahankan anak sendiri. Tapi ini anak sendiri yang buat. Nabi Yaqub diambil tali pinggang ke? Hanger. Batang paip, getah paip. Ada tak dicubit, dijentik? Sebab anak yang datang semua dah besar-besar. Malah bukan hanya dia kata Yusuf dimakan serigala. Ini bukti palsu. Tapi apa Nabi Yaqub kata? Fasabarun jamil. Macam mana dia boleh sampai ke tahap sabar itu indah? How? Apa yang dilatih? Macam mana dilatih? Sehingga dia melihat sabar tu sangat sangat baik. Sabar tu sangat indah. Kita tak melihat sabar tu indah sebab kita rasa sabar tu kena tahan. Kena tahan. Siapa yang suka kena tahan? Siapa yang suka kena tahan? Lebih-lebih lagi, puasa. Kan? Waktu berbuka, 7.30. 7.25 kita dah tunggu dekat meja. Depan ada makanan. So, hidup kita nak menepati standard Allah. Sebab manusia ni adalah kelompok yang memang Allah built in dalam diri dia jenis yang teratur, yang patuh kepada standard. Cumanya bila dia tak faham fungsi Quran yang bawa hidayah, yang ada standard tertentu, maka mereka mencipta standard-standard yang dirasakan logik. Hak asasi manusia. Tu standard manusia dah tu. ISO. Kan dalam pengurusan kan ada standard-standard. Dalam pentadbiran dia ada standard-standard. Kemudian kalau alat elektrik ni, dia ada standard sirim. Kita ada standard. Kita memang dibina begitu. Allah memang letak kepatuhan kepada peraturan, kepatuhan nak teratur dan tersusun tu ada. Tapi menariknya, ramai yang ikut kepala sendiri, ikut standard sendiri. Sedangkan
standard di sisi Allah berbeza. Dan kita hidup dengan begitu. Kan kalau dulu, kita punya standard apa dalam masyarakat, anak, dia takkan tinggi suara depan mak. Tak. Standardnya apa? Bila ada tetamu datang rumah, anak tak sibuk-sibuk main kat depan nak dengar apa yang mak dengan tetamu buat. Itu jam dia punya penanda aras, cara mak nak bagi tahu anak suruh masuk bilik, dia cukup pandang dan jegil mata je. Tapi adakah standard itu terpakai sekarang? Anak siap tanya, mak kenapa mata tu mak? Mak kenapa mata mak? Sakit? Oh, sakit hati. Lain, standard dah berbeza. So, standard apa nama? Yang manusia bina ni, dia berubah-ubah. Standard manusia bina ni berubah-ubah. Dulu pernah ke kita tengok berjalan dekat pasar malam ke, siang ke malam ke pasar tani ke, anak-anak perempuan yang pakai seluar pendek paras pangkal peha? Tak. Tapi ini jam, ui, ini jam sampai gugurlah serban Pak Haji balik dari surau, tengok pasar tani. Ui. Satu, kita perlu kepada standard yang evergreen, standard yang tetap. Siapa yang bagi? Allah Subhanahu Wa Taala. Standardnya sepanjang zaman, anak perlu berbakti pada orang tua. Bila dapat nikmat, perlu bersyukur. Bila dapat ujian, perlu bersabar. Itulah standardnya tu. Bila nampak kemungkaran, kita cuba ubah. Tapi ubah dalam kerangka syariah tu. Dalam bentuk apa yang Allah nak. So next, kita akan masuk ayat yang ke-17. Fasa baru, fasa Allah beri contoh. Allah beri contoh. Kan kalau ikut standard anak-anak muda sekarang, bagi artikel-artikel yang panjang, dekat hujung tu dia akan sebut TLDR. TLDR. Too long, don't read. Kata panjang sangat. Tu lah. Too long, don't read. TLDR. So, ada pula yang apa nama, yang beri respon selain daripada TLDR, panjang sangat lah, boleh lukis tak? Kan daripada ayat 1 sampai ayat 15, kan panjang penerangannya tu. Sampai ayat 16, panjang penerangannya. Kita sampai 2-3 kali kelas. Boleh lukis tak? Ayat 17, Allah lakarkan. Allah lukis. Allah nak kita gambarkan tentang perangai-perangai sifat orang tu. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Allah gambarkan benda ni. Esok malam insya-Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Puan Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz pada malam esok untuk sambung lagi ayat ke-17. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala terus izinkan kita semua berada di dalam kuliah-kuliah ilmu, terutama dalam kelas tadabbur Al-Quran. Sesungguhnya dengan tadabbur sajalah akan terus mengingatkan kita dengan
pelbagai peringatan, pelbagai apa saja yang telah Allah tunjukkan. Al-Quran itu sangat lengkap dan memadai dengan Al-Quran. Kita akan mendapat petunjuk dan hidayah, insya-Allah. Mohon Ustaz tutup kuliah kita pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon agar sudilah kiranya Kau kekalkan hidayah di benak dan hati kami, dan agar kami tidak, pandulah kami agar tidak menawarkan hidayah ini untuk ditukar ganti dengan kesesatan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami tertarik dengan kebenaran, dan agar kami dirizkikan untuk mengikutnya, dan jauhkan kami daripada sebarang bentuk kemurkaan dan kesesatan, dan rizkikan kami untuk menjauhkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Atas doa. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.